إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله لله توكل. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره وزن بحكم الشرع كل خاطر فإن يكن مأموره فبادر. Situ. Wazin bi hukmi syar'i kulla khatir, dan timbang olehmu tiap-tiap amal yang engkau hendak kerjakan, dan tiap-tiap khatir yang terlintas pada hatimu. Fa in yakun ma'murah fabadir, maka jika muafakat dengan hukum syarak, barang yang disuruh daripada taat dan ibadah, daripada fardu dan sunat, maka segerakan olehmu mengerjakan dia, dan jika tiada maka tinggalkan olehmu, dan jika muafakat dengan hukum syarak. Maka di sini tuan pengarang mengajak kita supaya membuat timbangan. Fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Disebut dalam kitab Tuhfatul Murid bagi syarah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Fazin jami'a aqwalika wa af'alik bimizani syariah. Sila timbang segala kenyataan dan ucapan lisan kamu, wa af'al, dan segala tindak tanduk perbuatan kamu. Timbang bimizani syariah, dengan neraca syariat sebagai pengukur dia. Maknanya sekira benda yang kita nak ucapkan, ucapan, kenyataan dan tindak tanduk ataupun kerja buat kita dengan timbangan syariat, maka ianya lulus, maka segerakan, laksanakan. Maka jika tidak, hendaklah diberhentikan. Sebab semua ni tidak habis di sini, bahkan dia akan dibawa dalam penghisaban yang besar di yaumil qiyamah, ya, di hari akhirat besok, di padang mahsyar, semua akan ditimbang. Ini bertepatan dengan arahan pimpinan agung kita, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza aratta an taf'ala amrah fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdih wa in kana syarra fantahi. Iza aratta an taf'ala amrah, apabila kamu nak melakukan satu kerja buat atau satu urusan, program kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fatadabbar akibatah, maka hendaklah kamu semak perhati apa kesan dia ketika kita menghadap Qadi Rabbul Jalil akhirat besok. Fa in kana khairan, kalau benda tu baik, pamdi, teruskan. Wa in kana syarra, kalau benda tu syar, benda menyalahi syarak, pantahi, sila stop. Itu satu kalam yang jami'. Hadis kalam Rasulullah SAW yang ringkas padat. Semua urusan, sama ada urusan individu, urusan masyarakat, urusan segala-galanya, apa saja yang kita nak buat mesti ditimbang dengan neraca syariat. Sekiranya lulus, teruskan. Kalau bercanggah, sila berhenti, supaya selamat kita di akhirat. Jadi golongan yang tidak menyesal di sana. Maka sama juga di sini, fazin bi hukmi syar'i kulla khatir fa in yakum ma'murahu fabadir, dan timbang oleh tiap-tiap amal engkau kerjakan, dan tiap-tiap khatir, dan tiap-tiap lintasan kalbi kita,
Sini mandakan pendetilan dan kecermatan ahlillah, bahawa setiap-tiap lintasan hati itu dia dah jaga dah. Bukan dah buat pun nak fikir kan, terlintas dia sap, dia dah kontrol mana dia pergi. Kalau baik terus, kalau tidak dia stop dia. Maka dia kata tilik, jika muafakat dengan hukum syarak, maknanya tidak bercanggah, barang disuruh itu taat, ibadat sama ada fardu ataupun sunat, maka segerakan. Sebab benda yang baik kita segerakan. Sebab itu dalam Quran, dalam hadis-hadis sahih, dalam bentuk urusan kerja dan tugas kita dengan Allah, semua didatangkan dengan lafaz maknanya pantas, segera. Badiru bi a'mali salihah, bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang salih. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang salih. Itu semua digunakan lafaz itu sebab musuh amat cemburu. Bila terlintas saja benda yang baik, dia akan ganggu. Nantilah dulu, biarlah dulu, ya. Lain kali buatlah, bukan kau seorang, orang lain pun banyak tak buat, macam-macam ni masuk betul. Itu syaitan punya bisikan. Sebab tu bila betul jalan terus, Nabi kata jangan tangguh. Bila benda tak betul, stop, jangan, maknanya fikir panjang lagi. Sebab kesan dia besar di akhirat esok. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tambahan kita di akhir zaman ni, hadis yang masyhur dibentangkan oleh Rasulullah SAW, badiru bi a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumshi kafirah yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh, sebab akan datang satu keadaan yang sangat dahsyat. Dibandingkan oleh Rasulullah SAW, ka qita'il lailil muslim, macam sepotong malam yang gelap. Bermakna dalam gelap manusia tak kenal lagi dah, ya. Maka keadaan akhir zaman yang sangat dahsyat, manusia sebagaimana duduk dalam kegelapan. Mereka tak kenal lagi dah dosa dan pahala, tidak membuat perkiraan syurga dan neraka, apa saja tindakan dia diikut nafsu dalam kegelapan zulmah. Maka ketika kita jadilah musibah yang paling besar. Yusbihu rajul mu'min, pagi dia beriman, wa yimshi kafirah, petang dia kafir dengan Allah Ta'ala. Mereka menukar agama begitu mudah, ya. Punca dia apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dijual agama dia dengan nakkan habuan dunia yang sedikit. Dia nakkan harta benda, dijual agama. Dia nakkan pangkat, dijual agama. Dan itulah seterusnya. Itu adalah perkhabaran daripada pimpinan agung kita. Siapa pimpinan agung kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pimpinan agung kita, ya. Maka diarahkan kepada kita supaya sentiasa berhati-hati dan pantas. Sebab itu gunakan badiru bi a'mali salihah, bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang salih. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman, wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatil ma'rifah. Bertambahnya amal menunjukkan bertambahnya iman, bertambahnya iman, bertambahnya ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Dan bila kenal siapa Tuhan yang sebenarnya, mewajibkan kalbi dia mahabbah kuat dengan Tuhannya. Dan bila kalbi dia tersemat kuat kasih, cinta, ya, mahabbah dengan Tuhan, Masya Allah, berbagai-bagai futuhat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalbi yang bersih. Kemudian wala takhaf min waswati syaitani fa innahu amrun minar rahmani. Wala takhaf min waswati syaitani, dan jangan engkau takut dengan waswas syaitan pada hatimu. Fa innahu amrun minar rahmani, maka bahawasanya pekerjaan itu dari Tuhan yang bersifat Rahman. Tanda sahih imannya, tanda sahih iman seorang, dia akan diganggu, was-was akan datang, tapi jangan ikut. Mengikut was-was itu lemah iman, tapi tak ada terus was-was, dia kurang juga iman. Tanda iman tu elok, dia akan diganggu. Siapa yang sebenar hakikat yang menggerakkan? Allah, ya. Yang menjadi sebab dia ialah nafsu dan syaitan. Itu hakikat dia. Itu makna hikmat Allah Ta'ala jadikan syaitan dan jadikan akan nafsu ialah supaya hamba itu rojok balik kepada Tuhannya. Itu hikmat dia, supaya hamba tadi bergantung, berpaut, ya, minta pertolongan dengan Tuhannya, ya. Sebab syaitan dia tak ada kerja, tuan-tuan. Syaitanul farik wa anta mashghul. Syaitan itu farik, dia kosong, dia tak ada kerja apa. Tak ada syaitan buat kerja apa, ke laut ke, ataupun di ke darat ke, niaga,
Pergi masuk pejabat tak ada, dia bunuh getah kan tak ada. Syaitan tak ada kerja lain, kerja dia satu je, menyesatkan manusia. Wa antal masyghul, sedangkan engkau sibuk macam-macam hal lagi. Sebab tu kita kena bersandar kepada Tuhan ni, rujuk balik kepada Allah Ta'ala, mohon perlindungan. Jadi dengan adanya hikmat dijadikan syaitan, berlakunya insan tadi kerapatan diri dia dengan Allah Ta'ala, dengan memohon bantuan dan pertolongan, ta'awuz, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu amrun minar rahman, itu hakikat dia. Ya, kena bahawasanya pekerjaan itu Tuhan sengaja jadikan syaitan, iblis, nafsu, ya sebenarnya itu adalah pekerjaan dari Tuhan yang bersifat rahman, tanda sahih imannya. Itu di antara sengaja Tuhan jadikan ujian dan berbagai bentuk. Hakikatnya ada daripada Allah, maka kembali kepada dia. Fayaghfirul hadits lin nafsi wa ma hum iza lam yaf'al aw takallama. Fayaghfirul hadits lin nafsi wa ma hum iza lam yaf'al aw takallama. Maka diampunkan Allah Ta'ala, fayaghfiruh, mengampun oleh Allah Ta'ala segala yang terlintas daripada hatimu, daripada pekerjaan yang tiada harus pada syarak. Dipanggil hadisun nafs, lintasan-lintasan hati. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut dalam hadis sahih. Apabila seorang itu melakukan kesilapan, maka malaikat yang sebelah kiri nak mencatat, malaikat kanan kata nanti dulu, ya, tunggu sampai sitatus sa'ah, 6 jam. Kalau sekiranya dia bertobat, habis. Kalau tak bertobat juga, maka catat sebagai satu kesalahan, satu saja. Itu kalau kesalahan. Kalau kebaikan pula dicatat 10, bahkan diganda sampai 700, bahkan lebih besar lagi bighairi hisab, tanpa hisab. Itu rahmat Allah Ta'ala. Kejahatan maknanya dicatat 1, kebaikan diganda paling kurang 10, 700 pun ada, sampai bighairi hisab. Bermakna apa tu? Ruang, kalau kita tengok di sini, ruang ke syurga sangat luas dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, tiba-tiba timbang pula amat berat juga dosa, itu memang layak dijempak ke neraka jawab. Ya, layak benar itu. Tuhan dah gandakan amalan dia. Tentangkan dosa di satu je. Kalau terkena maksiat, terkena musibah pula, dihapuskan balik dosa. Kafarah dia berlaku di situ. Ya, dan sebagainya. Maknanya kasih sayang Tuhan amat luas dalam tajuk ini. Sebab itu maknanya kita ambil peluang dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya meletakkan kita betul istiqamah di atas jalan yang lurus mana. Maka diampunkan Allah Ta'ala segala yang terlintas pada hatimu daripada pekerjaan yang tiada harus, segala khawatir syar yang mukhalif li syarak, ya, maka Tuhan mana memberikan keampunan pada barang yang dicita-cita apabila tiada engkau amalkan. Dia terasa nak buat, tiba-tiba dia tak jadi, Tuhan ampunkan. Ya, tapi kalau kebaikan dia buat, dia teringat, dia nak azam nak buat, dia Tuhan dah catat. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, sebab saya sebut ada 2 perkara yang memeranjatkan manusia di akhirat. 2 perkara yang manusia rasa terkejut, iaitu antara mereka yang tidak ada beramal tapi diberikan pahala. Ya. Contohnya dia berazam, berniat untuk pergi ke Mekah, pergi haji, buat umrah, atau nak buat kebajikan itu, kebajikan yang sebagainya lah, ya, membantu agama Allah, berjuang perjalanan Tuhan. Tiba-tiba tak sempat, sabaqakul ajal, mendahului oleh ajal, maka semua itu diberi pahala. Jadi hamba itu terperanjat, ini pahala apa ni, pahala ni, itu sampai masuk dalam hadis, niyatul mar' khairun min amali. Ada satu taraf, niyatul mar'u, niat seseorang tu khair, lebih baik daripada amal. Sebab bila dia niat, seorang pun tak tahu, itu amrun qalbiyun, urusan hati. Apabila dia beramal, dia terdedah dengan ujian. Ya, kadang-kadang dipuji orang, kadang-kadang disanjung, membawa, kadang-kadang tak kuat, dia jatuh pada riak, ujub, semua membatalkan pahala amal balik. Jadi ada kadang-kadang jadi begitu. Ya, mana niat dia tadi belum beramal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana satu kisah yang sangat masyhur, ya, iaitulah orang yang telah membunuh 99 orang, ya. Banyak pengajaran daripada hadis. Bila dia jumpa abid hari ibadat, dia kata dia nak bertobat. Abid tu tanya dia, apa dosa yang kamu lakukan? Dia, aku telah membunuh berapa orang? 99. Dia kata berat dia. Tak ada ruang ni, banyak now, dia 99 orang. Tak apalah, dia kata, dia pun terik pedang dia cukup ke 100.
Ya, dia pun tergigit pedang, sap. Itu bahaya kejahilan. Bila bahaya kejahilan sampai peringkat nyawa cabut. Padahal Allah Ta'ala boleh ampunkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa semua sekali, melainkan dosa syirik. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa menyekutukan dia, sebab dia mencabar ketuhanan Tuhan, dan disedia mengampunkan dosa yang lain. Jadi bila hamba dia cukup 10 orang, 100 orang, dia pun berjalan, dia cari dan dia berjumpa seorang ulama, orang yang alim. Dia ceritakan kes dia dah bunuh 1 orang. Dia kata banyak mana pun Tuhan sedia mengampunkan dosa kamu. Itu punya ada ilmu ya, penting. Jadi maknanya kau bertobat sungguh, dan ditunjukkan satu salam bi'ah, suasana. Kau berjalan di sana ada satu karya gulungan sulaha, orang-orang saleh. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi menyatakan ajar qabla dar. Al-jar qabla dar. Kita nak buat rumah, ya, kita tengok jiran sekeliling. Ya. Sebab jiran mempengaruhi kedudukan kita. Ya, kalau jiran ni golongan sulaha, orang saleh, masya-Allah, maka dia mudah untuk dia menjalani hidup dia, membina pengabdian dia sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau dia duduk sebelah dia, tuan-tuan, berat-berat, sana kedebang, sini kedebung, sana kedebung, hancur. Ya, dia nak ibadat pun dah susah. Sama apa, suasana tidak membantu ya keimanan yang sedia ada pada diri dia dan amal saleh yang nak dilakukan. Sebab suasana penting, bi'ah, suasana. Ya, sebab tu di sini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi al-jar qabla dar. Sebelum kamu pacak tiang rumah tu, tengok keliling dulu, suasana dia adakah membantu ataupun mengganggu. Itu dia antara dia, sebab besar ni kedudukan. Tapi kalau dah terpacak, nak buat jauh kan, takkan nak berjali rumah, kena buat kerja besar lah. Kena dakwah, ya, tarik orang keliling tu supaya kembali pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh dia lah. Maka diampun Allah Ta'ala segala yang terlintas pada hati. Hatir tadi, bila dia padamkan tak jadi, dia nak buat-buat tapi stop, tak jadi, Tuhan ampunkan. Dan barang yang tercita-cita, apabila tiada engkau amalkan, barang yang tidak baik ada dalam minda dia, dalam pemikiran dia, tiba-tiba dia matikan air, dia stop. Ya, atau tidak kamu berkata, dia nak bercakap benda tak elok, tiba-tiba dia stop, maka dia punya khatir yang tak elok tadi diampunkan dengan sebab dia tak langsungkan pertigaan yang tidak elok itu. Yakni engkau khabar, maka hendaklah engkau lawankan dan dengan ya perangkan hawa nafsumu, dan jangan engkau kerjakan barang yang disukainya dan barang yang dilintangkan oleh hatimu itu. Dan jika jatuh, yakni jika engkau kerjakan dengan tiada ikhtiarmu, atau dengan kerjakan dengan sebab mengerasi oleh hawa nafsumu, maka tinggalkan olehmu dengan bersegera dan terus menyesal, mana bertaubat. Jangan engkau cerita akan kembali kepadanya umpamanya, maka itu taubat yang nasuha. Yang pertama di sini diceritakan bahawasanya kasih sayang Allah Ta'ala memberikan kemaafan apabila terlintas hati nak mengerjakan yang tidak baik tapi dia tak teruskan. Ya. Kemudian apabila dia melakukan dia tidak melakukan, iza lam yaf'al, bila tak lakukan, atau takallama, ataupun dia tidak menuturkan benda tak elok. Jadi suruh kita supaya apa? Melawan akan kehendak nafsu. Dan sekiranya ia telah terjatuh dalam maksiat dan mungkar, ya, moga kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Ulama pun dia ada kesilapan juga, wali pun kadang-kadang ada kesilap, cuma kesilapan dia tak sama kita lah. Sebab darajat dia mahfuz, maka dia cepat membasuh. Maka di sini dibentangkan satu kurniaan Allah yang sangat besar, ialah membuka pintu taubat. Terkena saja maksiat, maka wajib kita segera bertaubat. Taubat itu wajib, segera itu pun wajib. Kalau dia tangguh, maka dia akan berjalan dosa. Ya, dan satu resiko besar bila orang menangguhkan taubat, menyebabkan ya mungkin dia akan tidak dapat maknanya menyelesaikan perkara yang tersebut. Diibaratkan oleh ulama sebagai satu batang pohon yang tidak ada faedah di depan rumah kita, pohon rambutan jantan jalan, ya, kecil lagi besar lengan. Kita rasa nak cabut, nantilah, kita nanti tu akhir sampai setahun. Bila setahun pokok tu besar tak, makin besar, akar dia makin mendalam,
Dan kita pula makin tu itu maksudnya. Mana dosa ni kalau kita tangguh bertaubat, takut dia akhirnya dia dapat tempat dalam kalbi. Itu bahaya. Bila maksiat sudah dapat tempat dalam kalbi, dia rasa sedap, itu bahaya besar. Maka iman pula dia makin lemah, takut tak tercabut pohon maksiat ini dalam kalbi dia, menyebabkan dia akan hanyut. Itu sebab pantas melakukan taubat. Disuruh kita tempat bertaubat dalam setiap dosa kesilapan yang dilakukan. Dan para arifin bukan sekadar bertaubat dari dosa kecil ataupun dosa besar, bahkan daripada kelalaian pun dia bertaubat juga. Segala kelalaian dia diminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sepatutnya tempat kelalaian tu dihudurkan hati dia kepada Tuhan ni. Dan taubat disebut di sini ialah menyesal. An-nadam huwa taubah, penyesalan ila taubat. Sebab inna sikala zunub yamna ila masyi ila ta'atillah. Inna sikala zunub, semuanya berat dosa. Kita buat dosa satu, dua, makin lama makin berat ditekan. Ya, bila bertekan, dia yamna, dia akan menekat kita daripada berjalan kepada Ta'ala. Sebab satu kaedah diberi oleh Syekh Daud At-Ta'i dalam tasniful akhir lil Ghazali Minhajul Abidin, dikata iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hati'atu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail, bila kamu tak mampu nak bangun pada waktu malam. Ya, kita dah belajar, dah dengar berbagai-bagai guru yang mengajar ceramah macam-macam, dah tahu kelebihan, masya-Allah. Qiyam ni kelebihan besar. Siapa mengekalikan qiyamul lail, maka dia lepaskan daripada azab kubur. Besar azab kubur kan? Maka dia kekalkan, insya-Allah dia lepas daripada azab besar. Tiba-tiba nak buat tak mampu kan? Ya. Dia bangun tu kelip ya, sampai orang nak bang pun dia nak bangun kan? Ya. Patut ni kalau orang dah terahim tu kita malu. Orang dah duduk atas masjid dah terahim, kita bergulung dalam selimut, apa rupa kan? Malu kita sepatut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu patut ni. Ya. Dan syaitan dia akan bisik. Kita bangun ni masalah tersadar pukul 4.30 ke, pukul 4.30 ke, dia kata apa? Dia bisik lailun tawil, malam panjang lagi, tidurlah gitu kan. Orang lain semua tidur, kau bangun seorang-seorang. Ya. Padahal kita kena letakkan apa? Jangan kita kena letak satu ni. Kita bangun tu sadar je kan. Pertama kita ingat hadis Rasulullah SAW. Saya dengar satu huraian Qiyamul Lail oleh Al-Fadil almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Ya, dia buat satu Qiyamul Lail, dia hurai situ satu hadis. Bila seseorang terjaga waktu malam 3 ke 3.30 4.30 ke kan, dia terjaga, kemudian dia tak bangun, terkelip-kelip, dia tidur balik, maka pabala syaitan fi uzunai, syaitan kencingkan kat telinga. Berat kan? Bila kencing dengan syaitan maksud apa? Ambillah, dia akan payah nak menerima hidayat telinga. Kalau masuk ayat pun dia berpusing, payah nak masuk. Ya, maknanya satu kiasan besar, tersumbat telinga dia tu dengan kencingan daripada syaitan. Sebab kalau kita bangun dengar tu bongkau bangun. Boleh tidak boleh sembahyanglah tahajud 2 rakaat paling tidak. Ya. Jadi bila tak mampu nak bangun malam, satu, wasiyamin nahar, dan siang hari kita tahu fadilat kelebihan banyak, dan puasa sunat, puasa Isnin, puasa Khamis, puasa Abyad, hari Aswad, macam-macam. Ya, puasa Saumu Daud, kana yasumu yauman wa yutiru yauman. Puasa yang sangat dikasihi oleh Allah Taala, kata Nabi SAW, ialah Saumu Daud, puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yutiru yauman. Dia puasa sehari tak puasa, mana selang sehari. Semua tahu tu, tapi tak mampu nak buat. Nanti tangguh habis. Ya. Apa sebab? Bila keadaan rohani kamu begitu, ya, nak buat maksiat payah tinggal, taat pula berat, maka sedar, kata fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat hatiatu. Sedarlah kamu sedar ditambat. Ruhani, roh kamu ditambat. Ya. Qad qabbalat hatiatu, menambat oleh kamu oleh hatiah. Dosa-dosa tadi ibarat tali, dia telah menambat kalbi kamu. Bila tertambat, maka kalbi kamu tak boleh nak bergerak menghadap ke hadrat Allah. Ya, maksudnya kalau kita tak boleh nak bangun malam payah, itu menandakan dosa kita terlampau banyak. Ya. Dan bala paling besar apabila insan tak perasan dia dosa. Dia kata, aku ni ada dosa ke? Oh, itu lagi dahsyat.
Para wali-waliullah mengatakan, ya Rab, wahai Tuhanku, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Itu wali-wali kan. Kalau wali itu mengaku, kita ni tak mengaku, berat. Sebab tu setengah daripada bala yang besar, manusia tak perasan dengan dosa dia, sebab ditutup dengan kelalaian. Sebab tu suruh kita banyak istighfar supaya hijab-hijab kelalaian itu terbuka, semakin hampir dia dengan Ta'ala. Maka taubat dia kena sesal betul. Ya, dan sesal ini pula dihurai oleh Hujatul Islam, Muqaddimatun Nadam. Jadi dia nak sesal itu bukan senang, tuan. Banyak orang istighfar bil lisan dunal qalb. Dia istighfar dengan lisan, bukan dengan hati, dan sebab tak beri kesan, dia tak terjun ke dalam. Sebab benda ni diurai oleh Imam Ghazali, Muqaddimatun Nadam. Permulaan nak cocok hati kita biar dia rasa menyesal sampai mengalirkan air mata penyesalan dia. Ya, di antara dia kena pertama, ingatkan resiko kesan besar kecelakaan dosa tu. Ya, pertama, dengan sebab dosa hati ni akan hitam, dengan sebab dosa hati ni akan keras, dengan sebab dosa dia payah menerima hidayah, dengan sebab dosa maka kalbi dia akan tertutup. Ya, pandangan mata hati dia akan jadi terbuta, pendengaran telinga kalbi dia akan tersumbat. Bahaya kesan dia, dan akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan last sekali akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Atau kesan ni kita tembak kalbi terasuk, Masya Allah, sampai rasa takut, baru dia nak pergi pada an-nadam, baru nak pergi pada nadam ni. Bukan senang. Ya, bukan senang nak pergi masuk betul-betul bertaubat nasuha atau begitu. Jadi kena apa? Kena imbas balik, kenang balik resiko kesan-kesan besar daripada maksiat dan mungkar itu sendiri, yang menyebabkan kutukan Tuhan, laknat daripada Allah, dan dia akan dibenamkan dalam neraka Jahannam. Wa'alaikumsalam. Itu satu. Kemudian menyesal, kemudian al-iqla', kena tinggalkan benda itu. Persoalan dia, kalau sekiranya dia bertaubat kemudian diulang balik, adakah batal taubat? Tidak. Dia bertaubat dari satu perkara, mengumpat penyesalan dia. Ya, masa bertaubat tu rukun dia ada, menyesal betul, dan dia tinggal benda tu, al-azam, dan dia berazam tidak mahu ulang lagi. Oleh kerana mengumpat berkait orang, dia pergi minta maaf dengan Tuhan, settle. Duduk seminggu, umpat balik. Adakah batal dulu? Yang dulu tak batal, yang ni pula kena buat. Dia yang tidak sah ketika dia bertaubat, rukun tu tak ada. Bertaubat dengan mulut tapi hati tak, belum lagi betul-betul nak tinggal, itu tak jadi. Itu taubatul kazib, taubat yang dusta bagi. Ya, itu di antara taubat yang sebenarnya lah. Dia akan ada kesan tentang ni. Kesan risiko tu taubat dia, bila dia terima, dia akan rasa apa? Ringan. Beribadat tu rasa ringan, lazat, sedap. Tu tanda Allah Ta'ala terima taubah dia. Maka wajib bagi dia bersyukur, bukan rasa hebat. Bila rasa macam Tuhan, kata wajib syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan izinkan kita untuk mendampingkan diri kepadanya. Ya, sedikit uraian dia. Maka jika tiada dapat, engkau lawan akan nafsu. Sebab nafsu ni kalau dapat keluar, dia nikmat besar. Khuruju minan nafsi ya ni'matul uzma. Kita dapat keluar daripada belenggu ikatan nafsu, itu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab nafsu itu mendinding antara kita dengan Tuhan, dan tidak ada bala yang paling besar dalam dunia, musibah yang paling besar dalam dunia, bila kalbi insan terdinding dengan Tuhan. Kalbi dia tidak boleh kenal Tuhannya, kalbi dia tidak boleh tawajuh menghadap kepada Tuhannya, kalbi dia tidak tahu apa urusan dia dengan Tuhan. Itu dipanggil bala yang paling besar, bila kalbi kita ditutup. Sebab tu dipanggil wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Fasababul azab wujudul hijab. Azab yang sebenarnya bila ada hijab antara hamba dengan Tuhan. Sekarang untuk membuka segala itu dengan apa? Taubah. Bila taubat dia, at-taib minazam kama la zambalah. Orang yang betul-betul bertaubat dari dosa dia, Rasulullah menyatakan salat dia tak ada dosa. Kayama walad ummu, macam hari lahir po ibu. Itu tawaran besar daripada Allah Ta'ala yang wajib kita ambil maknanya. Maka engkau lintangkan yang merubahkan akan segala lazat, iaitulah mati. Maka jika tiada dapat, engkau lawan akan nafsu. Dia degil sangat kan. Dia nafsu dengan syaitan ni dia berbeza. Tujuan sama, nak menyesatkan manusia. Tapi beza dia bila tekanan maksiat, dia tekan dalam kalbi kita suruh buat maksiat, kita istighfar, kita baca Quran, hilang. Itu syaitan. Ya. Tapi kalau kita istighfar, lagi kuat dia tekan. Ya.
lagi kuat ditekan. Kita baca Quran zikir, lagi kuat ditekan. Dia nak buat benda tu. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Itu beza antara dua. Maka cara nafsu, sekurang-kurangnya senjata besar dia, ulama beri dua. Pertama, nafsu itu ibarat binatang yang liar, kuda yang liar atau khimar yang liar. Maka nak menjinakkan dia, pertama kita kena kurangkan umpan makanan dia, jangan bagi banyak sangat. Kemudian atas belakang dia kena letakkan muatan, bebanan kena letak atas belakang dia, baru dia slow. Ya. Tapi kalau atas belakang dia tak letakkan muatan, kita bagi untuk banyak, kita tarik dia lelau kita balik. Ya, jadi nafsu tu meletak atas belakang dia, maksudnya banyakkan ibadah, banyakkan zikrullah, baca Quran dan sebagainya lah. Kemudian kendak dia kita potong, ambil yang perlu je. Dia nak makan sedap-sedap, kita kerat. Ya. Bila nak makan tu kita ingat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah tak makan berapa tahun? 3 bulan. Yang ada di rumah baginda ialah al-aswadan, tamar dengan air. Itu dalam hadis sahih. Ya, 3 bulan. Terbit bulan tenggelam balik, bulan tenggelam balik. Di rumah Nabi ada 2 perkara je. Maka sila kita buat, tuan. Boleh? InsyaAllah. Walaupun duit kita banyak, buat. 3 bulan ni kita nak makan tamar dengan air. Try buat, tuan. Nah, saya kalbi tuan-tuan bersinar nur dia. Masya Allah. Tapi bila makan tak ingat Rasulullah, tu yang bahaya. Ya, dia makan lagi disumbat-sumbat. Dia pakai rukun. Dia apa rukun makan dan sedap. Ya, restoran kalau mana hutan dia masuk, kalau sedap dia memang dia orang cari lah. Ya, tapi rukun kita makan bukan sedap. Ya, kita makan di ibadatillah, untuk beribadat kepada Ta'ala. Lepas tu dia kata lukaimatun yukimna sulbah. Memada anak Adam tu berapa suap dia, lukaimah, berapa suap, yukimna sulbah, sekadar nak mendirikan tulang belakang, mana sekadar mengambil kesihatan untuk besar dia apa, di ibadatillah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita hidup untuk ibadat, bukan hidup untuk makan. Makan sebagai keperluan, ibadat sebagai matlamat. Matlamat lebih besar daripada keperluan. Kita tak boleh tak makan sebab kita bukan malaikat. Perlu, tapi keperluan tak sebesar matlamat. Matlamat benda yang paling besar kan ni. Ya, kalau matlamat dia sampai, berjaya hidup dia. Kalau matlamat dia tak sampai, hidup dia tidak berjaya. Ya, itu istilah dia. Mana apa matlamat kita apa? Izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya matlamat hidup itu. Itu di antara. Maka engkau lintangkan, mengubahkan akan segala lazat nafsu tadi. Kita blok-blok dia supaya apa? Iaitulah mati yang menghilangkan segala lazat dan terkejut datangnya yang menghilangkan kesukaan hidup. Mana Nabi suruh tu, aksiru min zikri hazmil lazat. Ya, aksiru, perbanyakkan oleh kamu daripada mengingat hazmil lazat, benda yang memotong kelazatan, ail maut, kematian. Waktu dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, adab ketujuh dalam mula start nak zikir, dan adab zikir diletakkan apa? Muraqabatul kubur. Sebelum zikir tu dah kontak rohani kita dengan atas, kan cara rohani, kita matikan. Bayangkan kita terbaring dalam keadaan mati, orang uruskan jenazah kita, mandi kita, kapankan kita, sembayangkan kita, pikul sampai masuk liang lahat, sampai orang talkinkan kita. Bayangkan betul-betul. Bermakna apa? Kita cut nafsu, tuan-tuan. Kau akan pergi ke liang lahat, tak ada ke mana. Sedap macam mana, akhir ke situ. Itu maknanya untuk memberikan tazkirah kepada kalbi kita supaya jadi lembut. Itu syariat dia. Hakikat dia lagi satu lagi tinggi. Dan bila kita hantarkan jasad, kita bayang dalam kubur, apa makna? Perjalanan menuju Tuhan bukan jalan jasad. Sebab tu kita isyarat jasad pergi baling dalam liang lahat. Yang nak berjalan ialah roh. Ya. Itu isyarat. Bila kita padamkan tu, baru dikontak rohani dia dengan mursyid yang ada pertalian rohani dengan Rasulullah SAW ke atas. Itu jalan-jalan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan itulah jalan tarekat yang lain yang muktabarah, ya, yang diambil semua nas daripada Quran dan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nafsu tentang dia tak berenggang, sebab besar ni peperangan dengan dia itu. Kemudian ini yang engkau takdirkan, mati itu hampir bagi kamu, dan engkau membanyakkan pula menyebut mati dengan engkau ingat pula di dalam hatimu akan datangnya dengan terkejut. Dan setengah daripada tanda akhir zaman, tanda kiamat kecil, yang mati itu baghtatan atau pujaah. Ya. Malam tengok baru ada minum teh, besok dah tak ada. Ya. Sahabat kita ada sebelah tu, dah tak ada seorang.
Hadiahkan Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepadanya, keampunan dan rahmat kepada saudara kita, ya, saudara Burhan. Dah tak ada seorang, tinggal Burhan sini seorang. Ni dua Burhan bawah. Ni Burhan itu, Burhan Mak Syarif dah tak ada, dah balik. Selalu ada kuliah, kan? Mudah-mudahan telah rahmat ni. Allah Ta'ala. Kita tak tahu, bisa berusaha kita jalan, wallahu a'lam. Allah. Dan meluputkan bagi lazat dan kesukaan. Bab kelazatan bila dia duduk dalam kalbi, ya, kenikmatan suka dunia duduk dalam kalbi menyebabkan kalbi itu akan samar cermin ni. Dia malam. Maka payah dia nak mengingati Allah Ta'ala, dan makin jauh akan jadi kalbun qasi yang keras, ya. Sebab itu zikrul maut merupakan satu daripada secara yang sangat besar didikan rohani yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan an-nas umruka salasatun ayyam yaumun qad madat wa yaumun atadruka amla. Umur kamu tu ada 3 hari je ulama kata. Semalam, hari ni dan besok. Semalam dah lepas, besok belum tahu. Sekarang yang ada ni, ya, paghtanim, maka tawan olehmu sungguh-sungguh dengan amal yang soleh. Satu ulama letak 3 hari. Satu lagi ulama letak umruka salasatu saat. Sa'atun qad madat wa sa'atun atadriku amlah. Umur kamu 3 jam ni. 1 jam dah lepas, pukul 7 dah habis. Pukul 9 belum tahu lagi, sekarang pukul 8. Pukul 9 belum tahu, takut dah bertukar nama gitu. Ya. Daripada nama yang berbagai ada jadi nama mayat. Ya. Jadi yang ada sekarang paghtanim tawan oleh kamu. Dan satu lagi ulama buat lebih dekat. Umruka salasatul anfas. Umur kamu 3 nafas je. Ya, kamu terik, kamu embus. Kadang kau terik belum tahu boleh embus, kadang kita embus tak boleh terik. Ba'al maut yaji'u bainan nafasain. Maut itu datang antara 2 nafas. Ada orang terik nafas tak boleh embus, ada embus nafas tak boleh tarik. Ya. Jadi mana persiapan itu penting. Ya, persiapan itu amat penting. Mati itu tak datang. Kita nak tak nak dia tak datang. Dia bersiap tak siap dia datang. Dia ingat mati dia datang, dia buat lupa mati pun dia datang kan. Tak dia nak lupa, tetap dia akan sampai. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap menyawa zaik. Tiap-tiap yang menampak kita ini akan merasai perpisahan dengan dunia yang fana. Ya, hari perpisahan. Itu dipanggil mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai ruh dari jasad. Sebab itu kita kena sentiasa ingat akan kematian. InsyaAllah dia tidak akan jadi sesat dalam kehidupan dia. Syammir wala tazar zakiral maut tipanisyanuhu dalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Ini kinayah pada kena sungguh-sungguh dalam berjalan kepada hadrat Allah Ta'ala. Wala tazar zakiral maut, jangan kamu lupakan kematian. Tipanisyanuhu dalalul mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Ya. Orang yang sesat di perjalanan Tuhan tanya dia, cerita mati terperanjat ni kan. Dia cerita mati dia banyak. Kau cerita mati, aku punya projek tak habis lagi. Rupa besok dah tersungkur. Dah masuk liang lahat. Ya, itu di antara pesanan baginda salam supaya menyucikan hati kita dan membawa kesedaran yang sungguh ila zikrul maut. Maknanya mengingat akan perpisahan kita dengan dunia yang sementara. Wallahu a'lam.